Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa 'alaika mastata'tu. A'udzubika min syarri ma sana'tu wa bulaka bi ni'matika la yawabu bi zammi fa'fili fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa biyassir wa la tu'assir bitammim bil khair. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim wa la manja minallah illa ilaihi amma ba'd. Ayuhal mu'minun ittaqullah usikum wa iyaya bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Sidang jemaah yang dimuliakan Allah SWT, mudah-mudahan kita semua tergolong dalam golongan hamba-hamba yang benar-benar bersyukur. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, syukur pada Allah SWT pada malam ni, malam Yaumul Jumu'ah Sayyidul Ayyam, penghulu bagi segala hari, dapat lagi sekali kita bersama-sama berkumpul dalam siri Munajat Umat. Alhamdulillah, kita ambil peluang jemaah sekalian. Kata Al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala alaih, antara malam yang mustajab doa. Dan kita alhamdulillah kita melazimi setiap malam kita, insya-Allah jika tidak ada arah melintang. Dan malam ni ngam-ngam seminit lagi pukul 12. Jadi sempat lagi saya insya-Allah untuk mengendalikan majlis Munajat Umat ni, alhamdulillah. Jadi untuk kita mengimarahkan, menghidupkan, mendirikan, membangunkan setiap malam. Dan insya-Allah dengan kelaziman yang kita dah seringkali kita isi setiap malam, InsyaAllah, maka pada malam-malam yang ada fadilat yang besar itu turut kita jaga. Sebagai contoh, setiap malam Khamis, malam Jumaat, antara malam yang mustajab doa, kata Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala alaih. Dan malam Jumaat ni lebih baik daripada malam Aidul Fitri wa Aidul Adha. Alhamdulillah. Dan esok malam insyaAllah malam 1 Rajab, antara juga malam yang mustajab doa. Malam nisfu Sya'ban, insyaAllah. Jadi diam tak diam kita dah nak masuk dah bulan Rajab. Lepas Rajab Sya'ban, lepas Sya'ban Ramadan Al-Mubarak. Kita akan masuk bulan Rajab, bulan yang Allah muliakan, bulan haram, Allah muliakan. Jadi mudah-mudahan momentum kita untuk terus istiqamah di dalam membina suasana ketaatan ini, insya-Allah mudah-mudahan Allah pelihara, Allah jaga. Terutamanya kita nak bangunkan malam-malam kita ini dengan kita nak melazimi dengan munajat umat kita, insya-Allah. Bi qiraati suratul Fatihah, sab'ah qiraah, 7 qiraat, 14 riwayat, 14 riwayat, insya-Allah. Dan saya yakin, cukup yakin dengan amalan yang Allah izinkan untuk kita beramalnya padanya itu, yakni dengan kita melazimi dengan bacaan suratul Fatihah ini, insya-Allah sebagaimana yang telah disampaikan oleh Sahibul Fadilah Datuk Syekh Salihuddin Omar Qari, yakni mustajab doa padanya itu ada doa khusus, Allahumma bil haqqil Fatihah, itu tawassul dengan suratul Fatihah. Doanya kat situ jemaah sekalian. Al-Quran ini yang kita baca adalah untuk kita mengambil pengajaran dan membina keyakinan dengan sebab Al-Quran itu kalamullah dan ianya membina iman, iman, dan nak mendapat pahala padanya. Kemudian kita berdoa, insya-Allah. Jadi insya-Allah siap sediakan air untuk ruqyah yang mana yang dah ada, alhamdulillah. Yang mungkin yang baru di TT, ahlan wa sahlan, selamat datang wa marhaban bikum.
sediakan air untuk fi kulli hajat, untuk hajat, untuk kita gunakan sebagai ikhtiar untuk kita merawat segala fi kulli da' bagi setiap penyakit, insya-Allah, dan untuk bagi setiap hajat, insya-Allah jemaah sekalian boleh, kita boleh beramal dengannya, insya-Allah. Taib, insya-Allah pada malam ni kita akan teruskan dengan munajat umat. Kita masih belum punya masa lagi untuk kita bersama berjemaah membaca suratul Hadid. InsyaAllah boleh baca sebagaimana kita telah lazimi sebelum ini. Dan kita insyaAllah kita isi lagi amalan dengan bacaan suratul Kahfi. Alhamdulillah, amalkan. Dan perbanyakkan selawat dan salam kata junjungan mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah jemaah sekalian. Baik, kita mulakan dulu dengan selawat syifa, insya-Allah. Selawat syifa. Mudah-mudahan dengan selawat syifa ini Allah berikan kita kesembuhan rohani dan jasmani, insya-Allah. Baik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. InsyaAllah kita teruskan dengan bacaan suratul Fatihah. 14 riwayat, 7 qiraat fi kulli hajat, insyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin.
الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma bilhaqqil Fatihah wa bihaqqil ladzi jaa'a bil Fatihah wa bihaqqika man unzilat 'alaihil Fatihah. Nas'aluka an ya Allah fi kulli hajat ya Rabb, khususan pun negara Malaysia, seluruh negara Islam ya Allah, khususan di Palestin, Gaza, bebaskan ya Allah. Gaza bercakap musuh Zionis ya Allah, menangkan seluruh Islam ya Allah ya Rahman. Nas'aluka an ya Allah fi kulli hajat ya Rabb, khususan pada semua jemaah yang ada pada malam ni ya Allah, kabulkan ya Allah, sungguh ya Allah, kabulkan segala hajat kami dunia akhirat ya Allah, segala urusan kami ya Allah dunia akhirat dipermudahkan ya Rabb. Nas'aluka an ya Allah fi kulli hajat ya Rabb ya Rabb ya Arhamar Rahimin. Ya. Nas'aluka an ya Allah fi kulli haja ya Allah ya Rabb ya Rahman ya Allah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum wa minkum taqabbal ya karim. Alhamdulillah, jemaah yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, syukur pada Allah selesai sudah bacaan biqiraati suratul Fatihah. 7 qiraat, 14 riwayat, dan padanya itu pada ujungnya ada doa khusus yang telah diijazahkan oleh Sahibul Fadlah Datuk Syekh Sulaiman Baqari. Mudah-mudahan dengan bacaan tadi Allah kabulkan hajat kita, bertepatan pula dengan malam yang penuh barakah ni, yakni malam mustajab doa. Kalau kita boleh jaga pada setiap minggu, dan alhamdulillah bila kita ikuti pengajian ni setiap malam kita isi dengan munajat, setiap malam sekiranya tiada arah melintang atau tiada saya tunda-tundakan, maka adalah peluang untuk kita sama-sama bermunajat jemaah sekalian. Boleh seorang-seorang tak ada masalah, tapi bila berjemaah ini, bila kita baca berjemaah dengan apa pula saya orang kata apa, alhamdulillah lah dengan bacaan tadi itu kita nak berkongsi baca bersama kan. Bila baca bersama ni dia dah jadi tanggungjawab lain, dia dah jadi tanggungjawab umat. Sebab tu kita namakan munajat umat. Jadi ambil perhatian, jangan ambil macam semalam saya tekankan Fatihah ni, jangan ambil biasa-biasa, jangan pandang biasa-biasa, jangan kita ambil mudah, jangan buat mudah-mudah. Kita kena susah payah untuk kita munajat pada Allah. Kita kena susah payah kita minta pada Allah. Susah payah mas sekian. Memang Allah SWT ni nak tengok kesungguhan. Kesungguhan kita dalam kita meminta kepada Allah Subhanahu Wa Taala.
dengan kita melalui kalamnya, yakni Al-Quran, dan kita berjemaah begini. Ini satu usaha yang insya-Allah mudah-mudahan ianya diberkati oleh Allah SWT. Dan ada juga yang kita dua perkara kan, tawasul dengan Al-Fatihah, dengan tawasul dengan amalan munajat umat ni. Ada yang dah berkongsi tentang sekiranya kita tak dapat baca, sebab dengan untuk baca Al-Fatihah tu antum semua boleh baca, tak kisah bila-bila masa. Tapi nak baca dengan qiraat itu, 7 qiraat 14 riwayat, antum semua kena baca bersama dengan saya. Melainkan antum semua, anda semua belajar sendiri terus. Kalau belajar 2-3 qiraat, tak dapatlah. Tapi kena 7 dulu. Kemudian dapat pula doa yang diijazahkan. Boleh lah. Sebab tu dia tak ada ulangan. Untuk munajat umat ni, dia tak ada tengok secara ulangan. Dia kena live. Jadi kena tunggulah. Jadi berbaloi kita tunggu untuk perkara yang ada manfaat yang besar. Ada manfaat yang besar. Jadi insya-Allah, bila begitu, ada kesungguhan lah kita nak menunggunya. Kemudian bila kata kita dah seringkali kita mulazamah, kita lazimi dia, maka adalah kita boleh gunakan amalan dengan keberkatan. Dia panggil tawasul dengan amal soleh pula, mudah-mudahan dengan keberkatan majlis munajat umat yang telah dibacakan setiap malam, maka ya Allah permudahkanlah urusanku. Boleh. Dan ada beberapa jemaah yang berkongsi dengan saya dan memang alhamdulillah memberikan kesan, feedback ni. Tujuannya apa iman sekalian? Tujuannya untuk kita tambah yakin dengan Allah, tu saja. Tambah yakin dengan Allah. Kita nakkan ada satu amalan yang kita pegang, bertambah yakin kepada Allah. Dan nak pula kita siap berjemaah. Kita seorang-seorang ni. Tak tahulah kalau kata boleh seorang-seorang. Sebab kita ni kena berjemaah. Bukan kena ada jemaah. Lain perkataan dia, kena ada jemaah. Tidak, kita berjemaah. Amalan ni kita buat bersama. Bila buat bersama, jadi kekuatannya berbeza. Apatah lagi melibatkan doa kan. Doa ni bila lagi ramai, lagi bagus. Itu sebenarnya. Dan ianya adalah hadiah daripada Allah SWT. Saya kira hasil daripada kesungguhan. Ada jemaah kita yang begitu berikan komitmen yang begitu tinggi daripada pengajian-pengajian kita yang sebelum-sebelumnya. Kemudian akhirnya dengan izin daripada Tuan Guru sendiri, Datuk Salahuddin Omar Qari, membenarkan bacaan ni, yang Al-Fatihah dibacakan saya terbuka. Sebab tak semua belajar kan, takut jadi salah faham. Itu pun ada yang salah faham. Ngikut tidak, ngomin pandai. Jadi dah lagi repotnya. Pelik macam-macam perangai. Buat ni tak nak. Tapi yang mana dah buat, alhamdulillah mas sekalian. InsyaAllah tabarakallah. Jadi memang saya sendiri melaluinya, memang nampaklah kesan dia mas sekalian. Antaranya apa? Antaranya adalah kita berhadapan dengan banyak position kan. Kita waktu itulah kita jadi murid, waktu itulah kita jadi anak, kita jadi suami, kita macam-macam position. Kita Allah takdirkan dalam satu masa kan, kita lah mak, kita lah anak juga, kita lah isteri. Jadi point dia kat sini, setiap position tu dia perlukan kesungguhan. Dia bukan boleh main-main punya position Tapi bila kita ada wasilah, yakni bila kita ada bermunajat pada Allah, jadi insya-Allah Allah akan satukan setiap position yang kita ada tu. Akhirnya Allah berikan kita kemudahan. Kemudahan. Alhamdulillah mas sekalian. Kadang-kadang terlelap ustaz tunggu guyuk nak tak dapat dan nak tolong. Memanglah kalau nak kata ngantuk ni, siapa tak ngantuk? Memang ngantuk lah. Even saya sendiri pun tadi balik pun dah ambil nafas sekejap, relax sekejap. Bukan, sebab dia macam ni mas sekalian. Mengantuk tu bukan ngantuk kosong Dia macam ni lah. Kadang-kadang kita beramal kan. Tarawih tak jauh lah. Tarawih. Ni nak Ramadan balik ni kan. Tarawih. Time solat tu, ya Allah. Beratnya mata. Tapi habis dah Assalamualaikum warahmatullahi. Ringan pula. Boleh pula kalau ajak menyembang, jadi. Ajak menyembang, ajak ini jadi. Tapi kalau mana-mana amalan tu yang padanya itu ada perhatian yang tinggi, jadi dia jadi berat. Jadi itu kita mujahadah lah.
Itulah mujahadah. Mujahadah. Memang kalau nak agak kederat kita, ya Allah, memang tidaklah jemaah sekalian. Ini namanya pertolongan Allah. Ini pun salah satu berkat daripada amalan. Apabila Allah izinkan kita berterusan, ya Allah. Berterusan Allah izinkan kita berterusan. Walaupun pelbagai cabaran kan, dan lagi baca dari rumah kan. Rumah kan selesa, rumah kita sendiri kan. Jadi kita ada pilihan untuk nak ikut ke tak nak. Tapi bila kita nampak kesan dia, kita yakin dengan apa yang kita bawa, amalan yang Allah telah berikan ni, maka di situlah datangnya mujahadah. Mujahadah ni lah kita kena train setiap hari. Sebab tu antara tujuan juga kita adakan pengajian kita setiap malam waktu begini adalah untuk kita train kita, diri kita. Nak train, nak bagi konsisten. Memang bukan senang. Saya tahu bukan satu benda yang mudah. Mujahadah, riadah. Yang mudah riadah. Ibadah sama dengan mujahadah. Yang mudah ialah riadah. Sebab apa kena mujahadah? Sebab kita perlukan pertolongan Allah. Kita akan nampak benda tu akan jadi mudah, ringan. Itu namanya pertolongan Allah. Dan kalau kita tahu, kita faham bahawa ia berat. Bukan senang, jemaah sekalian, bukan senang. Dan di situlah dia, jemaah sekalian. Itu nak rasa pertolongan Allah itu di situ. Kita tahu amalan ni bukan mudah. Waktu begini malam, waktu kita free dah, kita dah ada kebebasan nak ikut atau tak nak. Kita ada choice, kita ada pilihan. Tapi bila Allah mudahkan, situlah datangnya nikmat ni mas sekalian. Ingat bila dah sampai menjadi tanggungjawab. Bila dah sampai jadi tanggungjawab, di situ dia akan jadi sebati. Kalau setakat belum lagi sampai tanggungjawab, dia akan ambil mudah lah. Dia akan sama ada ya atau tidak. Tapi kalau dah sampai tahap tanggungjawab, dia jadi lain. Macam itu tanggungjawab sebagai skuad munajat umat. Itu tanggungjawab sebab kita nak mendoakan umat. Tanggungjawab kita. Sampai tahap kita dah tak boleh meninggalkan pengajian. Itu tanggungjawab. Buat pumping dulu sebelum munajat. Ini namanya fitness kolbu, Yu Hashim. Kita tak perlukan kekuatan fizikal. Kita perlukan kekuatan spiritual. Ini nama fitness kolbu. Tahu tak cerita Batman? Cerita Batman. Nampak tak? Cerita Batman. Dia ketika nak dikalahkan pihak musuh kan, dia takkan kalahkan dengan fizikal. Sebab tahu dia tak boleh kalah lawan Batman ni. Cerita selingan teringat. Dia letakkan kawan ni kat dalam satu kolong ni. Dia dulu nak tu perigi buta panggil. Dia ikat kawan ni, kemudian dia tengok dia gambar, dia pasang skrin kat dalam tu. Dia tayangkan bagaimana kejahatan demi kejahatan. Jadi dia lemah je. Lama jadi dia down sendiri. Ni hati punya cerita. Hati. Sebab tu dia tanggungjawab. Kadang-kadang badan lemah kan. Badan lemah. Tapi tu datang tanggungjawab. Dia datang dengan kekuatan. Sama macam solat. Solat tanggungjawab. Sebab tanggungjawab untuk kita sebagai hamba Allah, yang untuk menyatakan iman, menyatakan Allah ada. Jadi tanggungjawab. Macam contoh kita ada mak kan. Tanggungjawab. Nak kita kena datang. Tanggungjawab. Bila dah datang sampai tahap merasa tanggungjawab, di situ akan ada dorongan, pertolongan Allah Ta'ala. Pertolongan Allah Ta'ala sampai. Tapi kalau kita dah tak nak bertanggungjawab, maka kita takkan ada kekuatan. Wassalamualaikum warahmatullahi di titik kita bual bicara santai, munajat umat. Kita sedang membicarakan topik bahawasanya kita kena menghargai suatu amalan mujahadah. Ibadah ni perlukan mujahadah. Bak kata guru saya, kata Farid, kau kena cari susah rupanya. Bila kita dah faham ni susah ni, rupanya di situlah nak rasa pertolongan Allah. Sebab susah, senang kita tak rasa. Kita biasa senang ni, kita akan nampak macam satu award kan, satu destiny sampai. Padahal senang tu pun adalah anugerah Allah, pertolongan Allah juga. Cuma kalau dari susah kita tak rasa susah, kita rasa pertolongan Allah, maka senang pun kita tak rasa senang sebab kita rasa pertolongan Allah. Kita nak rasakan pertolongan Allah. Bila kita rasa pertolongan Allah, maka kita nak duduk dalam suasana kita nak rasa tu.
Sebab kita tahu susah. Tapi bila padanya itu, hati rasa lapang, ada ruang, ada masa. Kalau ikutkan kita tak ada masa kan? Tapi ada di masa. Pertolongan Allah tu. Allah permudahkan kita. Ketika saya tak sempat, pertolongan Allah. Nah. Jadi sebenarnya mahnya mulakan Allah SWT. Alhamdulillah. Mudah-mudahan mas sekalian, apa yang kita lakukan ini tidak menjadi satu benda yang sia-sia lah. Sebab kita dah ada tanggungjawab, sebab kita dapat pengisian ini suatu musibah. Ingat, suatu musibah Allah hadirkan pengajian ni. Maka musibah itu membuat kita bermuhasabah. Bermuhasabah. Maka ia satu anugerah di saat susah, kita boleh ada muhasabah. Itu ilmu memang sekalian. Dah? Itu ilmu. Jadi itu satu hadiah. Bila sudah senang, jagalah hadiah ini. Jangan senang-senang nak ambil mudah-mudah kan. Sebab kita pernah melaluinya satu ketika dahulu. Jadi tanggungjawab lah. Dia tanggungjawab, tak boleh. Dah? Jadi sebenarnya mahnya mulakan Allah SWT. Alhamdulillah. Islam tidak meletakkan istilah gedah kamikaze, tak ada. Berani mati, tak ada. Islam ini tidak mempertaruhkan nyawa. Islam menjaga nyawa. Cuma Islam tidak takut mati. Dan tak takut mati ni pun anugerah Allah. Tak semua orang boleh dapat. Dan ketika kita nak beribadah akan perkara itu, baru Allah akan tiupkan rasa tak takut mati itu. Zikrul maut, ingat mati. Tak ada istilah kamikaze. Dia mesti berada dalam aturan yang terancang. Dalam perancangan Allah. Sebagai Nabi SAW itu mengatur banyak strategi dalam peperangan-peperangan yang telah Rasulullah lalui. Sebagai contoh Perang Badar Kubra kan? Dan Nabi nak berhijrah, kemudian Perang Khandaq, macam-macam kita boleh rujuk pada Ghazwah Nabi SAW. Sama juga yang lain juga dalam peperangan ataupun dalam hidup kita ni, redah je, lantaklah apa jadi. Bahasa mudah begini, jangan serah diri pada takdir, serah diri pada Allah, terima takdir. Terima takdir. Susah Allah suruh kita terima. Bukan suruh serah diri pada susah. Kalau serah diri pada susah, kita akan menyerah pada susah, kita lantak apa jadi. Tak boleh. Islam larang begitu. Allah tanggungjawabkan kita untuk counter balik dengan ilham akal yang Allah bagi, kederat yang Allah izinkan untuk kita mendepani susah itu. Allah jadikan susah untuk kita, tapi Allah tidak jadikan kita untuk susah. Nampak tak tu? Nampak tak ayat dia? Allah jadikan susah untuk kita, tapi Allah tak jadikan kita untuk susah. Kita untuk Allah. Untuk ikut suruhan Allah. Tinggal larangannya. Kalau Allah suruh kita taat, kita taat. Maka susah datang, kita terima. Jangan lawan. Jangan lawan susah. Jangan lawan takdir. Terima takdir. Terima takdir bukan bermaksud serah. Beza. Serah diri pada Allah. Serah ni maksudnya kita dah tak boleh buat apa. Kita hamba, terikat. Itu serah. Lapor diri panggil. Itu dengan Islam menyerah diri. Lapor diri. Dah? Okey, terima tugas. Bila dah lapor diri, kita kena terima tugas. Tugas yang mana? Yang telah diberikan. Nampak? Okey, jadi setiap tugas yang telah dipertanggungjawabkan hendaklah diterima dengan sebaiknya. Terima bermaksud dia kena perform. Kalau dah terima tugas sebagai isteri, kalau berani jadi isteri, jadi isteri betul-betul. Jangan nak macam mana, saya tak boleh, bagi alasan. Kalau berani jadi suami betul-betul. Dia kena betul-betul. Kalau berani buat sesuatu, buat betul-betul. Dia tak boleh main-main. Jangan 50-50, tak boleh. Sebab tu dia kena tekad. Azam. Faiza azam tak? Bila kita berazam, maka tawakkal tu ala Allah. Itu kata Allah. Nah?
Jadi Islam itu sejahtera. Membebaskan kita daripada keterikatan benda. Islam. Menyerah diri kita pada Yang Maha Esa. Kita bertuhankan Allah Yang Maha Esa. Jadi Islam itu sejahtera. Dia membebaskan hati daripada bersangka-sangka pada benda. Masa depan yang kita tak tahu apa dia. Itu Islam membawa kita kepada kesejahteraan. Sudah pasti Mr. Gibson Ang. Saya tunggu inbox tuan. DM saya ya. Di TT atau di FB. Kita akan berbincang secara berdepan atau bercall. Sangat indah. Sangat indah. Islam itu indah. Sangat indah. Islam mengajarkan kita keindahan yang sebenar. Buktinya apa? Kita tidak diajar untuk bersedih-sedih. La takhaf, la tahzan. Tu orang Islam yang sedih, dia belum merasai Islam. Orang yang dah merasai Islam, pasti tiada kesedihan. Bukti, itulah Nabi SAW. The perfect man. The perfect man. Bukti dia tak sedih, dia sentiasa maju ke depan. Develop. Hidupnya penuh dengan optimistik. Hidupnya sentiasa penuh dengan keterujaan. Sentiasa nak orang kata apa, nak buat yang terbaik sebab dia bertuhankan Allah Yang Maha Esa. Allah tiada hadnya. Jadi pemberian yang tanpa batas, jadi kita kerja pun tanpa batas. Itu Islam. Bila kita punya performance tanpa had, kita akan jadi sangat indah. Dia jadi tak indah ni bila kita ada penghalang. Kita buat satu benda ada had. You put your heart. Dia tak jadi apa? Islam. Dia akad sekatan tu. The limitation tu tak ada. Dalam hidup ni dia tak ada limitation. Itu apa yang boleh. Sebab tu dia indah. Indah ni benda yang, kalau talking about, kata apa, bicara soal beauty, cantik ni, dia tak ada boundary. Dia tak ada boundary. Cantik abstrak. Dia bukannya objek. Bila abstrak, dia tak ada boundary, maka dia satu perbincangan yang beyond. So, dia Islam. Islam tidak membawa umatnya meletakkan benda sebagai ukuran hidup. Ada harta baru rasa kaya. Tak, Islam bukan macam itu. Tapi itulah umat Islam yang tidak Islam sangat, yang tak nak menghayati the beauty of the Islam. Akhirnya dia akan divert kefahaman kepada benda. Sudah pasti Allah akan angkat nilai. Yarfa'illahu allazina amanu minkum wa utul ilma darajat. Allah angkat darjat. Masuk Islam, Allah angkat. Apa nilainya? Rasa tadi. Mr. Gibson. Rasa tadi. Saya boleh cakap, bila bercari soal beauty adalah benda yang tak ada limit. Dan Islam mengajar benda tu. Kita tak limitkan. Kita tak limitkan kecantikan pada kebendaan. Kita tak limitkan cantik pada rupa. Kita tak limitkan benda tu. Kaya pada harta. Tidak. Sebab tu kita bertuhankan Allah Yang Maha Esa. Laisa kamitslihi syai'. Dia rasa yang tanpa had. Dia satu benda yang anugerah. Macam contohlah Mr. Gibson dan semua kan. Kita makan rasa sedap. Sekarang saya nak tanya, sejauh mana sedap tu? Tak ada limit kan? Tak ada limit. Yes, itulah Islam. Sedap dia, indah dia, tak ada limit. Menyebabkan kita tak ada masa untuk hadkan diri untuk sedih, tak ada masa untuk hadkan diri untuk bergaduh. Tak ada. Kalau kita dah sedap, takkanlah kita nak bergaduh. Kalau kita dah indah, takkanlah kita nak marah. Jadi orang yang marah, orang yang bergaduh, orang yang mengajuk, orang yang cemburu, orang yang iri, itu orang yang terhad. Dia terperangkap dengan kepompong kebendaan keduniaan. Ini jemaah sekalian, kena belajar how to explain Islam. Saya cakap tuan-tuan, tengok Allah tunjukkan. Bila orang tanya, ini soalan yang yang
Jangan terkejut kalau seseorang Allah hantar tanya, Islam tu indah ke? Macam mana kita nak jawab kalau kita nasib cemburu tak tentu arah, hidup marah tak kena masa, itu tak kena, ni tak kena. Buat malu je kita menganut agama Islam. Di saat orang nak datang cari indah ke, you kena explain from your heart. Nah, jangan main-main. Sebab tu buang masa kita duk pergi berkerut, duk itu ini masalah itu masalah ini. Jangan. Sebab datang soalan-soalan nanti, kalau dia tanya nanti Islam tu indah ke, nak jawab apa? Kalau setakat baca teks, kalau kita sebut, jangan. Kalau baca teks indah tapi tak merasai keindahannya, jangan. Sebab tu kita kena jadi promoter. Kita kena promote Islam the fullest, tahap yang maksimum. Mas sekalian, kita kena ada tadi, apakah nilai? Nampak tak soalan-soalan yang Mr. Gibson kata, kalau saya masuk Islam, apa nilai? So, ini soalan brilliant. So, sekarang saya nak tanya yang dah Islam ni, okey, sekarang Islam dah ada kat kita semua, apa nilai yang ada pada kita? Cuba beritahu. Kalau muka monyok je, gelemah, dah siap-siap nak cemburu, dah siap-siap nak agiu tu, agiu ini, apa itu nilai? The value. Dia dapat Islam 20 tahun, 30 tahun. Sekarang ni, tunjukkan apa yang nilai yang ada pada diri. Nampak tidak? Tengok soalan tu. Ini soalan-soalan yang Allah bimbing. Kita tak gopoh nak suruh, so you have to masuk Islam sekarang. Tidak, la ikrah fid din. Tapi soalan-soalan yang ditanyakan itu, dan soalan-soalan yang saya bagi balik kat jemaah sekalian, yang dah lama Islam ni, please, present Islam. Please. Kalau saya dah design ni, saya suruh present Islam. Nak tengok. Sebab tu, kadang-kadang, kita dalam rumah tangga, saya tekankan. Jangan kita ni, kita tak boleh jadi ordinary. Sikit-sikit mengajuk. Ordinary, cemburu. Ordinary, itu biasa. The Islam is extraordinary. Walaupun dia pada ordinary, orang yang biasa. Tapi Islam datang menyebabkan kita jadi luar biasa. Tu kata tadi, apa nilainya bila saya masuk Islam? Kan? Sekarang, explain lah. Explain. Mana orang Islam? Explain. Yang mana dah ngaji, pergi sana ke sini ni. Kulu-kili mengaji kan? Kan explain. Kadang-kadang kita, itulah. Ini yang sepatut kerja yang kita kena fikirkan. Adakah aku dah promote Islam sampai orang kagum? Sampai orang kita boleh explain sampai orang kata, wih, asyad Islam ni. Yes. Antara perkara yang kita nak bawa, contoh antara yang paling dahsyat kan, yang saya lalu berhadapan dengan Chinese sebagai contoh Muslim. Mereka impress. You boleh Islam boleh kahwin 2, 3, 4 boleh? You tak ada gaduh-gaduh ke dia? Tak ada. Dia kata, tak gaduh sebab ada Islam. Itu ada orang Islam gaduh-gaduh. Itu tak berapa nak Islam. Dia cakap gitu ke. Saya terpaksa cakap lah. Terpaksa. Kita nak backup dia orang Islam, dia gaduh-gaduh macam mana? Kenapa dia tak gaduh? Sebab dia ada Islam. Islam lebih mahal daripada semua benda. Orang kalau dapat barang yang dia nak gaduh tak? Tak kan? Kalau Islam tu umpama satu anugerah yang besar, nak bergaduh lagi ke? Tak adalah patutnya. Kalau bergaduh lagi, mana Islam tu kecil, dunia tu besar. Kalau dia dah dapat Islam, nak gaduh apa lagi? Tak adalah pergaduhan. So, kenapa dia tak bergaduh? Sebab dia Islam lah. Khalas. Saya berhadapan. Saya memang hadapan. Kalau saya kawan-kawan saya pergi bengkel ke apa ke, mereka tengok lifestyle kita. Dan mereka impress. Soal dia nak masuk tak masuk tu bukan urusan kita. Nampak? Bukan kita nak dia nak bagi. Tak. Tugas kita adalah promote Islam. Sebab Allah manahkan kita jadi orang Islam. So make sure orang tengok kita Islam and then ada value. Memang you are another level. Another level sebab Islam. Bukan sebab aku ada pangkat ke, aku ada duit ke, aku ada ni ke. Dah. Kita ni jadi hebat sebab Islam. Al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaih. Yang paling hebat tu tadi, indah. Dia panggil tadi, adakah Islam tu indah? Anda jawab apa? Jawab. Kalau muka mencuka, bawa Allah uji sikit, dah mencuka. Kan? Sebab tu, bukti lagi Islam tu indah,
Allah letakkan Islam bermula di padang jarak, padang teguh. Tu Makkah, tu Arab, padang pasir. Nampak? Tak turun kat tempat salji, Mas Lian. Diuji dengan kesusahan, tapi still smile. Diuji dengan tekanan, tapi still smile. Sebab apa? Kita ada Islam. Itu je nak jawab. Kita ada Islam. Patutnya kita ada Islam lah, kita dapat satu perkara yang besar. Sebab tu Islam bila datang, Nabi SAW dakwah Islam, Aus dan Khazraj yang bergaduh tu berdamai. Ni kita tak bergaduh lagi, rumah tangga bergaduh, madu bergaduh. Apa? Kadang-kadang kita marah bergaduh tu. Sampai kita marah, jangan gaduh. Kadang-kadang pelik. Alah, standard lah, standard. Apa standard? Kita tak nak main standard, kita main yang modified. Tak ada nak set standardnya. Allah bagi kita hidup biar jadi all out. Kenapa nak set standard pula? Tengok Mr. Gibson. Dan bukan Mr. Gibson saya bertanya, orang lain tengok. Dan tak naklah dia cakap satu benda yang kadang-kadang Islam pun sama. Macam mana? Kadang-kadang kita tunjukkan nilai itu, tak ada. Nilai paling besar tadi soalan, saya pegang dia powerful soalan tadi. Thank you. Tanya tentang adakah Islam itu indah, and then kalau saya masuk Islam, adakah nilai pada diri saya? Soalan ni saya nak bagi balik ke orang Islam. Tolong jawab. So fikir balik, aku nak masuk Islam, ada nilai ke dalam hidup aku? Kau tanya balik orang Islam. Patutnya Islam tu membawa satu perspektif, point of view kita dah tak jadi jumud dah. Dia jadi memang perspektif view tu jadi bird eye view tau. Dulu kita punya view tu baru main, ni saya bahasa construction sikit lah. Kita tengok fasad dia, bahagian depan dia. Tapi bila dapat saja Islam, you akan jadi bird eye view 360 lah. You all around. Sebab you bukan lagi tengok satu angle saja. You multi angle you tengok. Barulah kita ni otak terbuka. Tak adalah nak bersangka je kerja, bersangka buruk lah tu. Kita kalau dah bawa pergi tengok bird eye view, bird eye view tengok, kemudian kita boleh 360 punya all rounder. Tengok kita punya pemikiran kita macam mana. Sebab tu senang berusaha dengan orang Islam sebenarnya. Dia tak banyak karena, tak banyak songeh. Mudah cara, mudah kira. Dia tak ada nak cerewet, tak ada nak itu. Sebab dia punya point of view dia dah besar. Nampak apa? Dia tak nampak dunia, nampak syurga dah. Nampak akhirat. Sebab tu dia mudah untuk negotiate. Apatah lagi dia tidak akan jumud. Dia tidak akan pertahankan benda yang satu view je. Nampak mas sekalian? Dan value tu penting. Islam memberi kita value. Menyebabkan kita hari ni tidak sama dengan yang lain. Tapi make sure lah, please lah jadi orang yang berbeza. Janganlah jadi orang yang sama. Sebab tu orang perempuan Islam, orang perempuan beriman. Janganlah perempuan je, wanita je. Standard lah Ustaz, wanita. Jadi wanita je lah. Jadilah wanita yang beriman, wanita Islam. Dia lain. Sebab Islam dia memberi nilai tadi, the beauty of Islam. The value of life, value pada diri. Baik mas sekalian. So please present the beauty and the value of the Islam in your life. Barulah orang kan, respect. Orang tak cakap, tinggal lagi kalau orang tak puas hati, dia nak ngutuk kita, nak aibkan kita, itu dia punya pasal. Tapi secara reality, kalau dia tengok kita, dia tak boleh compete. Dia akan surrender je. Paling kuat dia cerita buruk kita je. Dia memburukkan kita. Biasa dia serang peribadi. Itu biasalah. Itu yang berlaku pada Nabi SAW. Serang peribadi, mengaibkan, memburuk-burukkan. Tapi kalau orang kata apa, untuk dia confront berdepan, nak compare dengan live, memang dia tak tercompare.
Jadi caranya dia kata buruk, dia aibkan, dia bagi serangan peribadi. Sebab dia tak boleh nak lawan, performer tak boleh nak pergi. Dia tak boleh nak lumba, dia pancingkan saya. Faham? Dia tak nak lumba, dia tambuhlah benda-benda buruk kat atas jalan. Kalau betul-betul terror, kita lumba. Betul-betul terror, kita lumba kat jalan, kan? Tapi sebab dia tak ada kepakaran itu, dia tak ada kapasiti itu, dia kacau lah. Lepas tu dia tinggalkan. Macam itulah. Jemaah sekalian, ya. Wallahu a'lam. Khair, itu saja. Terima kasih. The question is powerful, menyebabkan kitanya malam yang berkat ni kita dapat ilham. Dan soalan-soalan macam itu kadang untuk kita sebagai kami orang Islam ni untuk recall balik and recap balik. Boleh tak kita buat satu kesimpulan? Soalan yang powerful, simple, tak sekali. Nak jawab apa? Tak ada dia buka. Memanglah kita ada subjek-subjek the furuk of Islam tu, tapi daripada one shot tanya, jawab apa? Kadang lama kan nak jawab apa ni? Takkan nak kena hafal pula kan? Dah soalan-soalan macam ni lah datang from your heart, hati kita. Masya Allah. Masih banyak, alhamdulillah. Wallahu alam, tu saja jemaah sekalian untuk malam ni. InsyaAllah kita sambung seterusnya pada siri akan datang. Wallahu alam. Mohon ampun maaf daripada saya atas kekurangan, atas kata-kata kurang bicara, atas penyampaian. Hanya Allah Ta'ala sajalah yang mampu menyempurnakan perbahasan kita pada malam yang penuh barakah ni, sehingga kita bertemu lagi pada siri akan datang. Aku qali hadza wa astaghfirullahalazim wa lakum wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tangguh dengan tasbih kafarah dan suratul asr. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana fi khusr illa alladhina amanu wa amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Wallahu a'lam bisawab. Takbir. Allahu akbar.